Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Harenti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda menegaskan perlunya jadual latihan yang berterusan agar atlet-atlet kebangsaan sentiasa bersedia mewakili negara dalam apa jua kejohanan. Kecemerlangan akademik dan pengkajian membuka laluan bagi lebih banyak projek penyelidikan yang berkaitan dengan negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan para atlet kebangsaan yang akan mewakili negara ke Sukan Commonwealth ke-22 di Birmingham, England untuk bertanding dengan penuh semangat juang yang tidak kendur-kendur dan bukan hanya sekadar penyertaan sahaja. Ini sabda Dulan Teramat Mulia adalah bagi membuktikan kebolehan para atlet dan juga bagi memastikan pemilihan yang dibuat oleh ahli-ahli urus setia penilaian dan pemilihan atlet kebangsaan adalah benar-benar tulus dan bukannya pilih kasih. Dulan Teramat Mulia bersabda pada majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara ke Sukan Commonwealth ke-22. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Keberangkatan Dulan Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam sembah alu-aluan, Yang Berhormat antara lain menyembahkan penyertaan berterusan kontingen negara menunjukkan komitmen negara kepada sukan di peringkat antarabangsa. Dalam sabda, Dulan Teramat Mulia menekankan semua persatuan sukan kebangsaan dan jurulatih kebangsaan sepatutnya mempunyai jadual latihan yang berterusan dan bukannya mengharapkan adanya kejohanan. Dengan itu, atlet-atlet kebangsaan akan sentiasa bersedia untuk mewakili negara dalam apa jua kejohanan. Dulan Teramat Mulia berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayangku Siti Amal Jariah binti Pangeran Majinin selaku Chef de Mission. Kontingen negara terdiri daripada 7 atlet dan 5 pegawai. Sukan Commonwealth akan berlangsung pada 28 Julai hingga 8 Ogos ini dan negara akan menyertai 2 acara iaitu bowling padang dan angkat berat. Kontingen negara dijangka bertolak ke Birmingham, England Ahad ini. Sementara itu, semasa mesyuarat postmortem Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-31 Hanoi, Vietnam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda menzahirkan ucapan tahniah kepada kontingen negara terutama kepada atlet-atlet yang berjaya meraih pingat emas dan pingat gangsa pada sukan tersebut. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan dengan adanya mesyuarat postmortem, landasan dan hala tuju yang jelas akan diberikan untuk terus meningkatkan kejayaan yang sudah dicapai. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menzahirkan rasa bangga atas kejayaan atlet-atlet sukan wushu dan pencak silat semasa tamasya Sukan C ke-31 Hanoi, Vietnam yang meraih 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa dan kepada atlet-atlet lain yang telah menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi.
Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi penilaian dan pemilihan atlet kebangsaan menyembahkan mesyuarat bertujuan mengenal pasti kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki bagi membolehkan tindakan susulan. Mesyuarat juga mendengarkan laporan kontingen sukan SEA ke-31 Hanoi Vietnam 2021. Awang Haji Muhammad Rosfazila bin Haji Yusli selaku Chef de Mission dalam laporannya menyembahkan beberapa cadangan bagi meningkatkan pencapaian atlet. Status harian normal baharu COVID-19. 10 kes dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi dengan 1 kes dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,660 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 78.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 52%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 74.2%. Raptai Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara dan Raptai Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Totong giat dilaksanakan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 akan diadakan pada hari Ahad 24 hari bulan Julai ini. Bagi kelancaran majlis itu nanti, pagi tadi diadakan raptai penuh di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin. Persembahan pada tahun ini akan melibatkan lebih 200 peserta dari kalangan belia, warga emas OKU dan penuntut sekolah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Halwa Dalam Negeri, selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76. Persembahan khas pada tahun ini berkonsepkan kepimpinan Raja Bijaksana membina peradaban bangsa yang mencerminkan kesatuan hati di antara raja dan rakyat serta menerapkan nilai-nilai kebudayaan dan adat resam. Persembahan pada 24 hari bulan adalah 3 segmen, iaitu pertama menjunjung kasih, iaitu melahirkan gerak tari berdatang sembah di atas keberangkatan dan penghormatan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Dan kedua ialah sebuah persembahan sketsa memperlihatkan kesatuan dan perpaduan rakyat. Dan ketiga, grand finale, iaitu persembahan bertimbakan Raja untuk rakyat, rakyat untuk raja. Sementara itu, rakyat dan penduduk serta orang ramai yang akan hadir ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara pada hari Ahad 24 hari bulan Julai ini dikehendaki mematuhi prosedur operasi standard SOP. Semua individu dikehendaki melakukan ujian ART sebelum hadir ke Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan dan memuat naik keputusan ART ke aplikasi ProHealth atau menggambar keputusan ART dengan menggunakan telefon bimbit masing-masing. Hanya individu yang mendapat keputusan negatif sahaja yang dibenarkan masuk. Di
memastikan sentiasa memakai sungkup muka, digalakkan mensanitasi tangan, tidak bersalaman, sentiasa melaksanakan penjarakan fizikal dan individu yang mengalami demam panas, batuk, selesma, masalah pernafasan tidak dibenarkan menghadiri majlis. Latihan bagi persembahan khas sempena Majlis Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli bagi ramah mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Tutong terus diadakan. Latihan adalah bagi memastikan kelancaran persembahan tersebut semasa hari kemuncaknya nanti yang dijadual berlangsung pada hari Selasa 26 Julai 2022. Persembahan khas pada tahun ini bertemakan Raja untuk Rakyat, Rakyat untuk Raja dan berkonsepkan Raja Berdaulat Disyukuri Rakyat merupakan konsep persembahan seni yang menggabungkan persembahan tarian, nyanyian serta gerak laku bercorak tradisional, kontemporari dan moden dengan penerapan ciri-ciri Melayu Islam beraja bagi menjunjung keberangkatan Raja. Seramai 276 orang peserta telah pun terlibat di dalam menjayakan persembahan khas bagi tahun ini, dan antara mereka ini adalah daripada sekolah-sekolah rendah, menengah, kerajaan dan juga swasta, dan selain pada itu pelibatan daripada kumpulan belia, kalangan awam dan juga swasta juga turut terlibat bagi menjayakan persembahan bagi tahun ini. Beberapa orang pelajar yang menyertai persembahan khas menzahirkan kegembiraan untuk mempersembahkan persembahan tersebut di hadapan baginda Raja yang dikasihi. Ini first time saya ikut persembahan dan saya teruja kerana dapat mengikut persembahan ini. Saya berbangga kerana terpilih dalam persembahan ini dan saya gembira untuk membuat persembahan di hadapan ke bawah Duli. Saya berasa sangat gembira dan excited untuk persembahan. Acara pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 diteruskan lagi semalam dengan pelbagai persembahan. Di Bandar Seri Begawan, acara pentas perayaan diserikan dengan persembahan bermukun keputeraan. Persembahan diserikan dengan antaranya persembahan irama Borong Bersiul, irama Sayang Sarawak dan irama Lela Manja yang dianjurkan oleh Mukun Warisan Budaya Lama Brunei. Di daerah Tutong, pertandingan Bintang Kilauan Emas dianjurkan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Acara juga diserikan dengan persembahan nyanyian, menambang syair dan mendeklamasi sajak. Malam ini, acara diteruskan dengan malam rentak irama 60-an dan 80-an daripada Majlis Perundingan Kampung Sinaun dan Sungai Kelugos. Di daerah Belain, acara pentas perayaan mempersembahkan Malam Gabungan Persatuan Pengakam Daerah Belain bersama Persatuan Pembela. Pentas perayaan diteruskan lagi malam ini dengan Malam Aneka Warna yang dianjurkan oleh Persatuan Warga Emas Daerah Belain dengan kerjasama Persatuan WI Daerah Belain. Yaitu Raja Pemimpin Negaraku Brunei Darussalam. Dan di dermaga Pekan Bangar daerah Temburong pula berlangsung peraduan azan anjuran Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Zon 1 daerah Temburong. 3 kategori dipertandingkan iaitu pertandingan ikaman bagi kanak-kanak berumur 15 tahun ke bawah, pertandingan azan subuh bagi belia berumur 25 tahun ke bawah dan pertandingan azan 26 tahun ke atas. Manakala malam ini akan diadakan persembahan Gema Tausyih anjuran belia wanis Masjid Daerah Temburong. Sebagai menzahirkan rasa kecintaan dan kasih sayang kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,
bekas penuntut-penuntut Pusat Tingkatan 6 PTE Jalan Muara 1975 hingga 1978 pagi tadi mengadakan majlis pelancaran membaca Al-Quran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-76. Majlis berlangsung di Masjid Suri-Suri Begawan Raja Pengira Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Lebih 80 orang lepasan penuntut lelaki dan perempuan PTE berkenaan menghadirinya. Program yang diungkayahkan oleh bekas para penuntut bertujuan sebagai cetusan wacana taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia sebagai seorang raja, pemimpin tertinggi yang berjiwa rakyat. Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara kemarin mengadakan majlis pelancaran Special Event Call. Majlis diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76. Pelancarannya disempurnakan oleh Meja Bersara Haji Tamad bin Haji Lampo yang di-Pertua Bidara. Majlis antara lain bertujuan memperingati detik-detik bersejarah 15 Julai dan memberikan daya kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang unik dan berwawasan jauh. Puja usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ada sambutan hari puja usia. Dua individu didakwa di hadapan Mahkamah Magistrate bagi kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Seorang warga Filipina, Arjel Sanchez David, berumur 30 tahun yang defendant, mengaku bersalah bagi kesalahan di bawah bab 6-B Akta Pencegahan Rasuah. Manakala Chin Che Vun berumur 52 tahun mengaku tidak bersalah dan akan dihadapkan untuk perbicaraan kerana bersubahat dengan kesalahan tersebut. Siasatan Biro Mencegah Rasuah BMR dijalankan adalah hasil daripada aduan yang telah diterima daripada Jabatan Kastam dan Eksaisi Diraja Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengenai aktiviti rasuah di Pondok Pengawal dan pejabat pos di Muara berhubung dengan pengisytiharan palsu bagi barangan-barangan. Siasatan yang dijalankan oleh BMR mendapati bahawa defendant telah pergi ke Pondok Pengawal Kastam dan Pejabat Pos Pelabuhan Muara bagi menyelesaikan borang pengisytiharan yang diperlukan bagi barang konsignen. Selepas menerima borang pengisytiharan yang telah ditandatangani oleh pegawai kastam, defendant menuju ke kaunter pembayaran pegawai pemeriksa kastam bertugas. Defendant kemudian meletakkan wang tunai yang berjumlah RM20 di kaunter pembayaran kepada pegawai pemeriksa kastam sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya atas sebarang pelanggaran yang berkaitan dengan pengisytiharan kastam. Defendant mengaku bahawa dia telah dihasut untuk memberikan wang tunai berjumlah RM50 kepada pegawai pemeriksa kastam sebagai pembayaran penyeliaan atau belanja bagi memastikan sebarang urusan pengisytiharan kastam berjalan dengan lancar. Wang tersebut telah dikeluarkan bersama dengan voucher pembayaran dengan catatan being cash payment for supervising fee remarks token of appreciation for smooth clearance of cargoes. Walau bagaimanapun, defendant selanjutnya mengakui ia tidak menyerahkan keseluruhan jumlah tetapi hanya memberi RM20 kepada pegawai pemeriksa kastam tersebut. Pegawai pemeriksa kastam tersebut kemudiannya melaporkan perkara ini kepada pegawai atasannya yang menghasilkan kepada penyiasatan dan pendakwaan kes ini. Mahkamah menjatuhi hukuman penjara selama 8 bulan bagi Arjel Sanchez David dan menetapkan 27 Julai 2022 bagi menetapkan tarikh perbicaraan bagi Chin Che Vun yang dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah. BMR mengingatkan orang ramai bahawa menawarkan rasuah kepada mana-mana pegawai penguatkuasaan adalah satu kesalahan berat yang boleh dikenakan hukuman jika sabit bagi setiap kesalahan dengan hukuman maksimum denda sebanyak RM30,000 dan penjara selama 7 tahun. Penyelidikan bersama latihan dan meningkatkan pendedahan dan pengiktirafan antarabangsa bagi Universiti Brunei Darussalam UBD dalam bidang penyelidikan, pendidikan dan program latihan untuk kepentingan bersama merupakan objektif penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara UBD dan Event Technology.
Majlis penandatanganan MOU diadakan pagi tadi di kampus Event Jerudong. Menandatangani bagi pihak UBD ialah Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Sementara bagi pihak Event Teknologi ditandatangani oleh Ketua Eksekutifnya Chua Ming Ji. Kecemerlangan akademik dan pengkajian setentunya membuka laluan bagi lebih banyak projek penyelidikan yang berkaitan dengan negara. Kerjasama padu semua pihak yang terlibat membolehkan urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini berjalan dengan baik. Pada masa yang sama, jemaah haji negara dapat melaksanakan manasik haji dengan selamat, aman dan teratur sehingga selamat pulang ke tanah air. Ini termasuk pengurusan bas membawa jemaah ke Arafah dan Mina, penambahbaikan kemudahan di Arafah dan Mina seperti pengawal dingin, khidmat pembersih di Arafah dan kemudahan tandas yang dinaik taraf di Mina. Perkhidmatan cemerlang kepada jemaah haji itu dibincangkan semasa perjumpaan Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji tahun ini dengan Tuan Ali Bondakji, Ketua Maktab 112 Makkah. Awang Haji Abdullah berharap agar perkhidmatan cemerlang itu akan dapat diteruskan dan ditingkatkan lagi pada masa akan datang. Sementara itu, Ali Bodakji, Ketua Maktab 112 menyifatkan pengurusan jemaah haji negara sebagai terbaik dan sangat teratur. Maktab 112 juga berharap agar kerjasama itu akan terus terjalin bagi sama-sama memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada jemaah haji. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui unit Murakim mengendalikan bengkel pengukuhan prinsip makasin syariah dalam pengurusan dan pentadbiran. Bengkel diadakan pagi tadi di Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayan, Rancangan Perumahan Negara, Lambak Kanan. Bengkel disertai 60 orang pegawai Kementerian Pendidikan dan Jabatan serta institusi pendidikan di bawahnya. Antara objektif bengkel untuk menilai keselarasan dan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran kementerian berdasarkan prinsip makasid syariah bagi keperluan penubuhan Indeks Makasid Syariah Negara Brunei Darussalam. Bengkel dimudahcara oleh Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. 5 kumpulan menyertai pertandingan membaca Al-Quran serta tadabbur bagi muslimah masjid seluruh negara peringkat daerah Belait bagi tahun ini. Pertandingan diadakan pagi tadi di Masjid Zainab, Lumut. Johan pertandingan disandang oleh kumpulan muslimah Masjid Bekan Seria, manakala tempat kedua dan ketiga dimenangi oleh kumpulan muslimah Masjid Kampung Sungai Liang dan kumpulan muslimah Masjid Zainab, Lumut. Generasi belia diharap terus menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai rutin harian kerana menyahut gagasan negara zikir. Dengan mengulang-ulang bacaan dari ayat ke ayat, sementara itu, bagi mengekalkan hafalan pula, saya membuat ulang kaji setiap hari secara konsisten. Selain itu, saya juga sering mendengar bacaan para imam atau qari di radio dan media sosial yang lain. Saya juga mendapat bimbingan daripada ustaz di sekolah dan abang saya di rumah. Saya berharap saya dapat terus menghafal sehingga 30 juz Al-Quran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli yang Maha Mulia yang telah banyak menyediakan pelbagai kemudahan untuk dinikmati oleh rakyat dan penduduk negara ini, termasuklah dalam memberikan pendidikan duniawi dan ukhrawi yang berkualiti, khususnya dalam bidang Al-Quran. Alhamdulillah, saya mula menceburi dalam bidang menghafaz Al-Quran sejak berumur 3 tahun. Ketika itu saya bersekolah di Sekolah Al-Falah dan seterusnya bersekolah di Institut Tahfiz dan masa kini bersekolah di Smalhab. Alhamdulillah, kemenangan tersebut merupakan sesuatu yang tidak disangka. Mara ke peringkat akhir musabaqah ini merupakan impian saya pada 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah,
Menjadi juara bagi musabaqah tersebut merupakan sesuatu yang tidak sangka. Selama menceburi bidang menghafaz Al-Quran ini, yang menjadi tulang belakang ialah ibu bapa saya. Selamat puja usia ke bawah duli Tuan Patik. Semoga kekal qarar memerintah negara dan sentiasa dalam lindungan dan peliharaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Semoga kekal qarar memerintah negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Pantun sebagai khazanah bangsa, Bengkel Pantun Melayu Brunei antara pengisian Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei sempena Bulan Bahasa berakhir petang tadi dengan majlis penutupan. 34 peserta bengkel menerima sijil masing-masing yang disampaikan oleh Dayang Hajah Hairani binti Haji Abdul Awang Damit, Ketua Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan. Bengkel antara lain bertujuan memupuk cintakan seni dan budaya bangsa, menanamkan minat seni pencipta pantun dalam kalangan generasi muda dan kreativiti generasi muda dalam mencipta pantun.